soalan untuk UAI. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang selalu pergi ke majlis ataupun kuliah UAI, tulis soalan ni dan hantar kepada beliau supaya beliau jawab. Hari tu jangan tanya soalan lain, tulis soalan ni. Semua tulis soalan ni, hantar kepada UAI dan suruh dia jawab. Soalan apa? Saya bacakan. UAI mengatakan Wahabi membid'ahkan kunut. Adakah sahabat Nabi seperti Tariq bin Hashim bin Mas'ud al-Ashja'i, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas juga adalah Wahabi kerana membid'ahkan kunut? Tulis soalan ni. Tuan-tuan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada kali ini saya akan membahaskan sebuah video yang dimuat naik lebih kurang 1 bulan yang lalu oleh satu channel yang baru-baru ini strike saya punya video. Jadi channel yang sama muat naik satu video UAI berkaitan dengan soalan yang ditanya kepada UAI Ustaz Zaid Rose berkaitan dengan perbezaan di antara Wahabi dan Ahli Sunnah. Dan beliau memberi contoh, beliau yakni UAI memberi contoh perbezaan di antara Wahabi dan Ahli Sunnah. Beliau membawa contoh kunut dan perbezaan dan sebagainya. Jadi sebelum saya membuat reaction santai berkaitan dengan video itu, mari kita dengar dahulu audio yang saya nak dengarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya jadikan video ini saya jadikan audio. Jadi kita dengar dahulu. Kemudian lepas itu saya akan buat reaction berkaitan dengan video itu. Jadi saya harap channel tersebut kalau nak strike pun tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Jadi kita tengoklah dia nak strike ke tak strike. Jadi yang penting kita buat reaction berkaitan dengan video itu. Jadi dengarkan dulu audio berikut. Apa beza Wahabi dengan mazhab lain Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah ni mazhab kalau fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Wahabi ni satu firqah. Contoh, mazhab 4 ini dia tidak membid'ahkan mazhab yang lain. Contoh, Wahabi tidak membaca kunut subuh. Okey. Hanbali juga tidak membaca kunut subuh. Okey. Syafi'i membaca kunut subuh. Jadi kata Syafi'i, hukum baca kunut subuh itu adalah sunat. Hanbali tidak sunat membaca kunut subuh. Wahabi bid'ah siapa yang baca kunut subuh. Ada beza tak situ? Hanbali dengan Wahabi. Nampak? Situ beza dia. Hanbali tidak membid'ahkan orang lain. Ini bukan saja membid'ahkan, bahkan mengkafirkan sebahagian besar ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga dipatuakan sebahagian ulama Wahabi bahawa ulama-ulama yang mengajar sifat 20 kafir. Allah na'udzubillah. Bukan semua, sebahagian. Nah, kalau kita tengok dalam buku-buku mereka melampau. Dia kata kalau dia ambil petikan Imam Ghazali, dia kata qala al-Ghazali. Dia buat nombor, tulis tepi footnote, taba qabla al-maut, sempat taubat sebelum mati. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, taba qabla al-maut, sempat taubat sebelum. Mana sesat lagi ulama ni. Ini masalah. Jadi mazhab 4, kalau ada benda yang mereka berselisih, mereka tidaklah mengkufurkan sesama sendiri. Jadi ajaran takfir ini tidaklah kita jauhkan. Okey? Sehingga siapa yang baca kunut subuh, dia melakukan bid'ah. Maka tiap bid'ah itu adalah sesat. Maka yang sesat sebab baca kunut dalam neraka. Itu Wahabi. Kalau Hanbali, la yusannu, tidak disunatkan saja. Soalan yang terakhir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita semua mendengar audio yang saya mainkan sebentar tadi,
berkaitan dengan satu soalan yang ditanya kepada UAI, perbezaan di antara Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka dijawablah di situ, di audio tu saya ringkaskan ataupun saya buat satu ringkasan macam mana jawapan UAI kepada soalan itu. Jadi syubhah-syubhah UAI, beliau mengatakan 4 mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membid'ahkan mazhab yang lain. Sedangkan Wahabi ni adalah satu firqah kumpulan. Sebaliknya lah, mungkin maksudnya sebaliknya lah. Kalau 4 mazhab tadi, yang dimaksudkan 4 mazhab fiqh itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membid'ahkan mazhab yang lain, kemungkinan maksudnya adalah Wahabi ni suka membid'ahkan mazhab yang lain. Begitulah kalau kita tengok daripada segi penyampaian jawapan beliau. Jadi kata UAI, Syafi'i ni sunat membaca kunut subuh, betul. Hambali mengatakan tidak sunat membaca kunut subuh, betul juga. Jadi beliau teruskan mengatakan Wahabi bid'ah tidak membaca kunut subuh. Seolah-olah mengatakan Wahabi ni dia tidak mengatakan sunat, tapi dia kata bid'ah. Begitu, nampak gayanya seperti itulah. Jadi kita katakan bukan sahaja Wahabi, bahkan Hambali pun ada sebahagian mereka mengatakan itu bid'ah. Kalau tidak sunnah, maka itu bid'ah. Sunnah itu bertentangan dengan sunnah. Bid'ah lawannya sunnah, sunnah lawannya bid'ah. Tidak sunnah itu tidak, makanya bid'ah lah, ya. Seterusnya beliau mengatakan Wahabi ni setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu dalam neraka. Benarkah Wahabi yang kata begitu, ataupun orang lain yang mengatakan begitu? Nanti kita tengok. Hambali mengatakan la yusannu, kata UAI, yang ini tidak disunatkan. Ada betul ke Hambali sahaja yang mengatakan la yusannu? Nanti kita akan tengok sama ada Hambali atau Wahabi pun ada juga kata la yusannu. Nanti kita tengok kepala Wahabi, ketua Wahabi kata apa kan. Lepas ni kita tengok. Baik, kemudian UAI mengatakan Wahabi ni mengkafirkan sebahagian besar ulama-ulama Ahli Sunnah yang mengajar sifat 20. Di antaranya Imam Al-Ghazali dan Nawawi sempat bertaubat sebelum mati. Taba qabla al-maut, kan? Bertaubat sebelum mati. Jadi Imam Ghazali dan Nawawi ni sempat bertaubat sebelum mati. Maknanya sesat belaka ulama-ulama ni, dia kata. Kemudian 4 mazhab mereka tidak mengkufurkan sesama sendiri. Yang ni saya bahagikan tuan-tuan dan puan-puan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama ini saya akan jawab dahulu di dalam video pada kali ini, dan bahagian kedua ini mungkin di bahagian kedua ataupun video yang lain saya akan jawab di video yang lain. Jadi fokus kita pada video kali ini adalah menjawab berkaitan dengan kunut subuh dan bid'ah. Adakah kunut subuh ini bid'ah dan sebagainya? Adakah Wahabi mengatakan kunut subuh itu bid'ah? Adakah Hambali mengatakan tidak sunat dan tidak mengatakan ia bid'ah? Itu yang kita akan tengok pada kali ini. Baik, kita teruskan. Sebelum kita mulakan perbincangan kita pada kali ini, kita kena tanya dahulu UAI, siapakah Wahabi yang dimaksudkan UAI? Sama ada Wahabi yang beliau maksudkan itu adalah golongan Salafi pada masa kini yang mengikut pandangan imam 4 mazhab, yang mengikuti orang-orang salaf dan ulama-ulama yang lain. Ya, bila kita kata Salafi ni, mereka tidak semestinya bermazhab Hambali. Sebahagiannya bermazhab Syafi'i ataupun Maliki, selagi mana mereka mengikuti imam-imam salaf, imam-imam yang hidup di zaman salafus soleh, maka mereka itu Salafi. Ataupun beliau maksudkan itu adalah Arab Saudi yang menjadi pengikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jika beliau masuk ke Arab Saudi, maka ketahuilah beliau pun tahu bahawasanya mereka itu mengikut mazhab Hambali. Wahabi itu bukan mazhab, maka mazhab mereka adalah mazhab Hambali. Adakah mereka maksudkan ataupun UAI maksudkan Perlis? Itu kena tanya dia lah. Kalau tanya kepada Ustaz aku, beliau katakan Perlis bukan Wahabi. Kalau tanya pula kepada Ustaz Wadi Anwar, beliau juga mengatakan Perlis bukan Wahabi. Jadi kena tanya kali ini, kita tanya UAI, adakah Perlis juga Wahabi? Dan siapakah Wahabi yang beliau maksudkan? Baik tuan-tuan dan puan-puan, ulama mazhab Hambali membida'ahkan kunut subuh
tadi di dalam video ataupun audio tadi, UAI mengatakan bahawasanya Hambali mengatakan tidak sunat membaca kunut subuh, tetapi Wahabi mengatakan bid'ah tidak membaca kunut subuh ni. Adakah kalau imam baca kunut, makmum itu Wahabi, maka dia kena mufaraqah, kena berhenti, bid'ah, kena buat solat lain, kena buat imam lain, kena mufaraqah dengan imam? Adakah begitu maksudnya? Kita tengok di dalam kitab mazhab Hambali, iaitu kitab Mujma' Al-Anhar, isyarah kepada Multaqal Abhar. Yang warna hijau ni ialah Multaqal Abhar, dan adapun yang warna hitam ini ialah kitab Mujma' Al-Anhar, syarah kepadanya. Jadi apa yang dikata di dalam kitab itu, mari kita baca sama-sama. Wala yakunutu fi salatin ghairiha, tidak membaca kunut pada solat selain daripadanya. Apa maksudnya? Ai ghairi salatil witri indana, iaitu selain daripada solat witir di sisi kami. Apa maksud selain daripada solat witir? Yakni mazhab Hambali tidak membaca kunut pada solat subuh, kecuali pada solat witir di sisi mereka. Qala al-imamu, berkatalah imam, al-kunutu fil fajri bid'atun, kunut pada solat subuh itu bid'ah. Ni perkataan bid'ah kita jumpa dah ni. Yang saya kuningkan ni, tuan-tuan dan puan-puan yang tak boleh baca bahasa Arab ataupun tak faham bahasa Arab, maka bid'atun yang saya tulisan merah dan saya kuningkan, saya highlight kuning ini bid'atun. Siapa kata? Mereka yang berada di dalam mazhab Hambali. Tadi UAI kata apa? Mereka katakan tidak sunat. Betul tak? Betul, ada yang mengatakan tidak sunat. Tetapi ada tak mereka yang mengatakan bid'ah? Ada. Bid'atun khilafan lisyafi'i. Khilafan lisyafi'i ini tidak sama dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali mengatakan bid'ah, adapun mazhab Asy-Syafi'i sebaliknya mengatakan sunnah. Jadi dua mazhab ini tidak sama. Boleh dirujuk di dalam kitab Mujma'ul Anhar fi Syarhi Multaqal Abhar, jilid 1, muka surat 129. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas membid'ahkan kunut. Saya bawakan dua hadis ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW yang pernah hidup di zaman Nabi SAW, yang menyaksikan salat Nabi SAW. Mereka berdua ini adalah sigharus sahabah. Di sana ada kibarus sahabah, ada sigharus sahabah. Sigharus sahabah adalah sahabat yang muda remaja, kibarus sahabah adalah sahabat yang lebih tua. Jadi ketika Nabi SAW masih hidup, mereka ini sahabat-sahabat yang masih muda remaja, dan mereka bersolat di belakang Nabi SAW. Jadi mari kita baca hadis daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, jilid 2, muka surat 213, dan juga Al-Hazimi di dalam kitabnya Al-I'tibar, muka surat 67, daripada Ibnu Umar, Ani Ibnu Umar qala ra'aitu qiyamakum 'inda firaqil qari hadzal qunut. Aku melihat, kata Ibnu Umar, aku melihat kamu sekalian berdiri membaca kunut. Wallahi innahu la bid'atun, demi Allah sesungguhnya ini adalah satu bid'ah. Ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairi syahrin wahidin thumma tarakahu. Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 1 bulan sahaja, kemudian baginda meninggalkannya. Riwayat ini diriwayatkan juga oleh At-Tabrani dan Al-Hakim. Dan Al-Baihaqi mendhaifkan hadis ini, walaupun beliau meletakkan hadis ini di dalam sunannya, tapi beliau mendhaifkan hadis ini li'annahu min riwayatin Bishr bin Harb Nadabi wa huwa dhaif, kerana bahwasanya di dalam riwayat ini terdapat seorang yang bernama Bishr bin Harb Nadabi, dan beliau adalah seorang yang dhaif, dilemahkan oleh ulama hadis untuk mengambil hadis daripada orang ini. Dan kemudian satu riwayat lagi daripada Al-Baihaqi juga. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan lagi satu hadis di dalam sunannya, muka surat sebelah 214, jilid yang sama, jilid yang kedua,
daripada Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin annahu qala innal qunuta fi salati subhi bid'atun fa innahu la yasih. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata, innal qunuta, sesungguhnya kunut, fi salati subhi, di dalam solat subuh, bid'atun, bid'ah. Tengok perkataan yang saya highlight warna kuning ini, bid'atun, fa innahu la yasih, sesungguhnya tidak sah. Hadis ini juga didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kerana apa? Li'annahu min riwayatin Abi Layla Al-Kufi wa huwa matruk. Kerana di dalam riwayat ini ada seorang yang bernama Abi Layla Al-Kufi, dan Abi Layla Al-Kufi ini beliau matruk, orang yang ditinggalkan oleh imam hadis ataupun ulama hadis daripada mengambil hadis daripada orang ini. Walaupun dhaif ini lemah, bukan maudhu'. Maudhu' itu palsu. Ini hadis dhaif, hadis lemah sahaja. Kenapa saya bawakan dua riwayat hadis dhaif ini? Kerana di sebelah sana Aswaja mereka tak kisah walaupun dhaif. Mereka tak kisah walaupun dhaif kan. Mereka nak amalkan, janji boleh amal. Mereka kata tak kisah dhaif ringan ataupun dhaif berat. Maka saya bawa dua hadis dhaif ini menunjukkan bahawasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sendiri membid'ahkan kunut. Di sini saya bukan nak bincang tentang kunut itu bid'ah ataupun bukan bid'ah. Di sini saya nak bawa ada di kalangan sahabat, ada di kalangan ulama yang membid'ahkan kunut. Jangan salah faham. Okay, jangan salah faham. Siapa yang nak buat kunut silakan, siapa yang tidak mahu berkunut silakan. Itu tidak ada masalah. Cuma di sini kita membincangkan mengenai dalil bahawasanya ada di kalangan sahabat, ada di kalangan para ulama, imam-imam yang membid'ahkan kunut. Maka jelas di sini Ibnu Umar dan Ibnu Abbas membid'ahkan kunut. Walaupun kedua-dua hadis ini dhaif, ia dikuatkan oleh hadis-hadis yang sahih. Ada hadis sahih. Mari kita lihat kepada hadis yang sahih. Hadis sahih, kunut itu bid'ah di sisi sahabat Nabi SAW. Ya, ada lagi sahabat yang membid'ahkan kunut subuh ini. Dan hadis ini hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad, dalam kitabnya. Kenapa saya ambil Musnad Ahmad? Kenapa saya ambil riwayat Imam Ahmad? Kerana Imam Ahmad adalah imam yang mengasaskan mazhab Hanbali, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal yang mengasaskan mazhab Hanbali, yang di mana mazhab Hanbali tidak membaca kunut, yang mengatakan kunut itu bid'ah. Maka saya ambil dalil ataupun hadis yang diriwayat terus daripada Imam Ahmad sendiri di dalam kitabnya Musnad Ahmad. Hadis yang ke-15879. Haddatsana Yazid bin Harun, telah mencerita kepada kami Yazid bin Harun. Qal akhbarana Abu Malik, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Malik. Qal, Abu Malik kata, tengok warna hijau ni, saya highlight warna hijau, ingat ya nama Abu Malik. Abu Malik yang tengah bercerita ni. Apa kata Abu Malik? Qal, dia berkata, qultu li abi, aku tanya bapa aku. Ingat ya, Abu Malik tanya bapaknya. Siapa bapaknya? Siapa nama bapaknya? Nanti kita akan tengok siapa nama bapa Abu Malik ini. Qala Abu Malik, qultu li abi, aku tanya kepada bapa aku. Bapa dia ni sahabat Nabi ya. Siapa nama bapa dia yang sahabat Nabi ni? Nanti kita tengok. Qultu li abi, aku bertanya kepada bapa aku, ya abati, wahai bapakku sayang, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau telah semayang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan juga di belakang Abu Bakar, wa Umar, dan juga Umar, wa Utsman, dan juga Utsman, wa Aliin hahuna bil Kufah, dan juga Ali di sini di Kufah, qariban min 5 sinin, lebih kurang 5 tahun. Akanu yaknutun, adakah mereka semua itu membaca doa kunut? Ditanya kepada bapa dia. Siapa tanya? Abu Malik. Tanya siapa? Bapa dia. Qal, bapaknya berkata, ai bunayya, wahai bunai, wahai anakku sayang, muhdas, itu perkara baharu, iaitu bid'ah. Siapa yang kata? Bapa Abu Malik. Bapa kepada Abu Malik. Dia kata apa? Muhdas, perkara baharu. Baharu itu bid'ah lah. Hadis ini di dalam Musnad Ahmad, jilid 25, muka surat 214, diriwayat oleh ramai para ulama hadis termasuk At-Tirmizi, Ibnu Majah. Isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Sanadnya sahih di atas syarat-syarat Imam Muslim.
Siapa lagi yang meriwayatkan hadis ini? Ramai. Tirmizi yang saya sebut tadi, An-Nasa'i, ya, Ibnu Majah, Imam Ahmad sendiri, At-Tayalisi, Ibnu Abi Syaibah. Siapa lagi? At-Tahawi, At-Tabrani, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Al-Maqdisi, Ibnu Al-Jawzi, Al-Mizzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nombor 435, dan Syekh Mukbil dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi As-Sahihain. Ya. Ini hadis sahih. Siapa yang kata muhdath, siapa yang kata perkara ini baharu, kunut ini baharu, iaitu bid'ah, siapa? Sahabat Nabi. Nanti kita tengok siapakah namanya. Dan juga hadis yang bernombor 27209 dalam Musnad Ahmad juga, haddatsana Husain bin Muhammad, telah mencerita kepada kami Husain bin Muhammad, haddatsana Khalafun, telah mencerita kepada kami Khalaf, an Abi Malikin, daripada Abu Malik. Abu Malik juga orang yang sama, orang yang sama di atas ni, Abu Malik. Qal, dia telah berkata, ini Abu Malik telah berkata, kana abi, dulunya bapa aku, dia kata, qad shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ibnu 16 sanatan, dan ketika itu dia masih muda remaja, dia masih lagi berumur 16 tahun ketika itu. Wa Abi Bakrin, dan di belakang Abu Bakar, wa Umar, dan juga Umar, wa Uthman, dan juga Uthman. Fakultu lahu, maka aku tanya dia, aku tanya bapa aku, kata Abu Malik, aku tanya bapa aku yang sahabat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, akanu yaknutun, adakah mereka semua ini membaca kunut? Dia tanya bapa dia, maka bapa dia berkata, qala, maka dia telah berkata, bapa dia telah berkata, la, tidak, ai bunayya, wahai anakku sayang, muhdas. Muhdas ini baharu. Wahai anakku sayang, muhdas, perkara baharu, ini bid'ah. Dalam riwayat, dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, lafaznya berbunyi, la bunayya innaha bid'atun. Dalam lafaz An-Nasa'i dia sebut innaha bid'atun, tidak wahai anakku sayang, innaha bid'atun, sesungguhnya ia, iaitu kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah. Ini disebut oleh Imam An-Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, hadis bernombor 671, jilid 1, muka surat 341. Dalam Musnad Ahmad ini, jilid 45, muka surat 187. Hadis ini hadis sahih. Ya, hadis sahih. Siapa yang mengatakan bid'ah? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa kepada Abu Malik. Siapa yang mengatakan muhdas? Iaitu sahabat Nabi SAW, bapa kepada Abu Malik. Siapakah nama sahabat Nabi bapa kepada Abu Malik ini? Mari kita lihat siapakah namanya. Namanya ialah Tariq bin Hashim bin Mas'ud Al-Ashja'i. Beliau adalah sahabat Nabi SAW. Anaknya tadi kita sebut Abu Malik. Abu Malik itu ialah laqab ataupun gelaran kepada Abu Malik. Nama sebenar Abu Malik adalah Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i, dan bapaknya tadi yang sahabat Nabi SAW itu namanya Tariq bin Hashim bin Mas'ud Al-Ashja'i, sahabat Nabi SAW. Apa kata Tariq tadi? Apa kata Tariq bin Hashim tadi? Ya bunayya innaha bid'atun, wahai anakku sayang, sesungguhnya ia, iaitu kunut, adalah bid'ah. Siapa kata bid'ah? Sahabat Nabi SAW, bukan Wahabi, sahabat Nabi. Ya, betul kan UAI, bukan sahabat Nabi, bukan Wahabi, tetapi sahabat Nabi yang kata bid'ah. Ya, jangan silap, nak tembak Wahabi tertembak sahabat Nabi. Na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan soalan untuk UAI. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang selalu pergi ke majlis ataupun kuliah UAI, tulis soalan ni dan hantar kepada beliau supaya beliau jawab. Hari tu jangan tanya soalan lain, tulis soalan ni, semua tulis soalan ni, hantar kepada UAI dan suruh dia jawab. Soalan apa? Saya bacakan. UAI mengatakan Wahabi membid'ahkan kunut. Adakah sahabat Nabi seperti Tariq bin Hashim bin Mas'ud Al-Ashja'i, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas juga adalah Wahabi kerana membid'ahkan kunut? Tulis soalan ni. Tuan-tuan ambil snap ataupun screenshot ni, ataupun tulis, tuan-tuan salin soalan ni. Nanti tuan-tuan pergi ke kuliah dia, tuan-tuan bagi soalan ni, minta dijawab. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi.
kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni bukan Wahabi. Ustaz engku pun dah kata Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Memanglah bukan Wahabi sebab dia mati tu beratus tahun selepas itu barulah lahir Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi macam mana dia nak ikut Muhammad bin Abdul Wahhab? Maka Muhammad bin Abdul Wahhab lah yang ikut dia. Jadi tak apalah, jadi fatwa Ibn Taymiyah, kita tengok fatwa Ibn Taymiyah. Tak apalah, mungkin mereka mengatakan Ibn Taymiyah ni menjadi rujukan kepada para Wahabi. Tak apalah, kita tengok apa Ibn Taymiyah kata, fatwakan berkenaan jika kita berimam, imam yang baca kunut, makmum orang yang berpegang bahawasanya kunut bid'ah, dan imam adalah orang yang mengatakan kunut itu sunnah. Apa yang kita kena buat? Apa makmum kena buat? Kita tengok apa jawapan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata iza qtada al-ma'mumu biman yaknutu fil fajri aw al-witri qanata ma'ahu sawa'an qanata qabla ar-ruku' aw ba'dahu wa in kana la yaknut fa in kana la yaknutu lam yaknut ma'ahu walau kana al-imamu yara istihbabu shay'un wal ma'mumunu la yastahibbunahu fatarakahu li ajli al-ittifaq wal i'tilafi kana qad ahsan. Tengok cantik apa kata Ibn Taymiyah, iza qtada al-ma'mumu biman yaknutu fil fajri awil witr. Bila kita berimamkan dengan imam yang membaca kunut pada solat subuh ataupun witir, qanata ma'ahu, dia kata bacalah, berkunutlah bersamanya. Imam Ibn Taymiyah atau Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah tak kata bid'ah, berhenti, kena pergi cari imam lain ataupun mufaraqah, semayang lain, tak boleh sebab dia baca kunut. Tidak, dia kata apa? Qanata ma'ahu, bacalah kunut dengan dia. Maksudnya imam kunut kita aminkan, sawa'an qanata qabla ruku' aw ba'dahu, sama ada imam itu baca kunut sebelum rukuk ataupun selepas rukuk, ikut sahaja. Wa in kana la yaknutu lam yakun ma'ahu, jika imam tak berkunut maka tak perlulah kunut bersamanya. Ikut imam. Kalau imam kunut, kita kunut. Kalau imam tak kunut, kita tak perlu berkunut. Walau kana al-imamu yara istihbabu syai'un wal ma'mumun la yastahibbunahu fatarakahu li ajli ittifaq wal i'tilaf kana qad ahsan. Dia kata walaupun imam mengatakan kunut subuh itu sunat dan makmum berpegang bahawa kunut subuh itu bid'ah, maka jika makmum meninggalkan daripada membaca kunut itu kerana bersepakat dan berkolaborasi ataupun bersetuju dengan imam, itu lebih baik. Maksudnya bila sebelum semayang subuh tu, memang sebelum ni dah imam pun dah tahu makmum dia ni tidak baca kunut, dan imam pun tahu bila dia baca kunut nanti makmum dia akan berhenti tidak membaca kunut bersamanya, dan mereka sepakat dan bekerjasama dan saling faham memahami, maka ketika makmum meninggalkan itu, kata Ibn Taymiyah, qad ahsan, itu lebih baik. Bersefahaman itu lebih baik. Ini caranya Ibn Taymiyah, ulama yang sebenar, menyelesaikan masalah ini. Ya, bukannya bergaduh sini sana, tidak. Nak baca-baca, tak mau baca sudah. Kan, nak baca-bacalah. Kalau tak mau baca di atas persefahaman bahwasanya kita saling menghormati, itu lebih baik. Boleh rujuk dalam kitab Majmu' Al-Fatawa li Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, jilid 22, muka surat 286. Wa qala aidan rahimahullah, juga Ibn Taymiyah mengatakan dalam kitabnya yang lain, wa idza fa'ala al-imamu ma yasughu fihi al-ijtihad yutabi'uhu al-ma'mumu fihi. Apabila melakukan imam itu melakukan sesuatu yang pada sesuatu itu pada tempat ijtihad, yakni sesuatu yang boleh, sesuatu yang khilaf, imam buat tapi benda itu khilaf, yutabi'uhul makmum, maka makmum kena ikut imam. Benda tu benda yang khilaf tapi imam buat sesuatu yang tidak sama dengan kita, maka kita kena ikut, kata imam, kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Wa idza kana huwa la yarahu, walaupun makmum itu tidak berpandangan seperti itu, makmum berpandangan bahawasanya contohnya kunut subuh itu bid'ah, tetapi imam menyatakan bahawasanya itu adalah sunnah, kemudian imam baca kunut, maka Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah kata apa? Ikut, makmum kena ikut. Al-kunutu fil fajr, contoh, dia bagi contoh al-kunut fil fajr, contoh seperti mana? Seperti kita sebut tadilah, kunut pada solat subuh. Wa waslul witr, seperti menyambung witir.
wa iza tamma man yara al-qunut biman la yarahu tabi'ahu fi tarkih. Kalau sebaliknya juga, kalau imam itu imam yang memang tak baca kunut, yang berpegang bahawasanya kunut itu bid'ah, dia tak baca. Kemudian kita ini makmum yang memang berpegang bahawasanya kunut itu sunnah, maka kita kena ikut imam, jangan baca. Begitu penyelesaian yang dibawa oleh Ibn Taymiyah dalam fatwanya. Ini boleh dirujuk dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah min Fatawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, muka surat 67. Baik, kita teruskan lagi. Itu Ibn Taymiyah. Kita tengok lagi siapa dia. Fatwa Ibn Baz. Ini terkenal ni kan, Ibn Baz. Kata macam-macam lah kan Ibn Baz, apa nama, mufti Wahabi dan sebagainya, julukan Wahabi memang terkenal lah kan. Jadi mari kita lihat apa kata Ibn Baz jika berimam dengan imam yang baca kunut. Adakah dia katakan bid'ah? Jangan. Kena mufarakah, kena semayang lain, kena semayang belakang imam yang tak baca kunut, ataupun dia suruh kita semayang. Mari kita tengok. Wa qala Syekh Ibn Baz rahimahullah, idza qanata la ba'sa an taqnutu ma'ahu, lakin al-afdal an yana' dhalika as-sunnah, an la yaknut fi fajri. Apabila imam baca kunut, tidak ada masalah bahwasanya kita nak berkunut bersama imam, lakin al-afdal, tetapi dia kata yang afdalnya, yang terlebih baiknya, ayyana adzalika sunnah, supaya kita tinggalkan yang demikian, itu lebih sunnah. Dia kata kalau kita tinggal tak baca bersama dia, itu lebih sunnah. Dia kata bahwasanya kita tidak berkunut pada waktu subuh, illa fil witri, kecuali pada solat witir. Solat witir baca kunut, itu sunnah. Illa fin nawadhir, kecuali pada musibah kita baca kunut nazilah, itu sunnah. Idza nazala nadhiratu bil muslimin, jika ada ditimpa musibah kepada orang Islam, kita baca kunut nazilah, itu sunnah. Haraba adu, ataupun kita memerangi musuh, kita baca kunut nazilah, itu sunnah. Yad'u fi salatihi ba'da ruku', yang kita baca doa itu dalam salat kita selepas daripada rukuk. Yarfa'u yadayhi wa yad'u, hendaklah dia angkat tangan dan mendoakan. Wa yaknutu fin nawadhir, dan berkunutlah pada kunut nazilah, seperti mana Nabi SAW, kama kana Nabi wa fa'alu fi subhi wa ghairiha, seperti mana Nabi SAW melakukannya dalam solat subuhnya. Amma ya'tiyadul kunutu fi subhi daiman, adapun berterusan membaca doa kunut dalam solat subuh setiap hari, fahadha khilafu sunnah, dan ini menyanggahi sunnah. Fasawabu tarkuhu, yakni yang tepatnya, yang sebetulnya dilakukan, kata Ibn Baz, tarku, meninggalkannya. Ini tidak melakukan kunut pada solat subuh setiap hari, setiap waktu. Lakin law sallaita ma'al imam yaknutu, tetapi kalaulah kamu sembahyang di belakang imam yang membaca kunut, kata Ibn Baz, fala ba'sa, maka tidak ada masalah. An tu'amminu ala du'aih, tidak ada masalah kamu nak mengaminkan doa-doanya. Wa an tarfa'u yadaik, dan kamu nak mengangkat tangan, nak mengaminkan doanya, itu tidak ada masalah. Siapa kata? Ibn Baz, yang terkenal dengan julukan Wahabi dan sebagainya, ulama Wahabi dan sebagainya. Begitu. Kena rujuk balik kepada teks yang asal, jangan main sedap-sedap sebut saja kan. Kemudian kata-kata ini boleh dirujuk di dalam kitabnya Fatawa Nuru ala Darb li Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, jilid 10, muka surat 264. Kemudian kita teruskan lagi, kita tengok Fatwa Ibn Utsaimin jika berimam-imam yang baca kunut. Tadi Ibn Baz, sekarang Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin pun terkenal dengan julukan ulama Wahabi juga. Mari kita tengok apa kata ulama Wahabi ni. Wasu'ila Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, indana imam yakunutu fi salatil fajr bi sifatin daimatin fahal nutabi'u. Syekh Ibn Utsaimin ditanya oleh penanya ini, dia tanya kepada Ibn Utsaimin, dia kata, di sisi kami ada imam yang selalu baca kunut di dalam solat subuh dengan sifat sentiasa, maksudnya sentiasa, setiap hari dia baca kunut subuh. Wahal nutabi'u, adakah kami kena ikut dia? Wahal nu'aminu ala du'aih, adakah kami kena aminkan doa dia, doa kunut itu? Fa'ajaba, maka Syekh Ibn Utsaimin menjawab, man shalla khalfa imami yaknutu fi salatil fajri falyutabi'ul imam, barang siapa yang semayang di belakang imam yang membaca kunut dalam solat subuh, falyutabi'u al-imam, maka dia kena ikut imam. Siapa kata?
ulama Wahabi ni yang kata kena ikut imam fil kunut, di dalam kunut, fi salatil fajri, di dalam solat subuh, wa yu'minu ala du'aihi bil khair, dan kena aminkan doanya itu dengan baik, bil khair. Oh, ingat ke tadi ulama Wahabi nak suruh mufarakah ke, nak suruh kata bid'ah tak boleh ke, haram, kena buat imam lain? Tidak. Falyutabi'ul imam, kena ikut imam dalam kunut subuh, kemudian kena aminkan doanya dengan baik. Waqad nassa ala dhalikal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kerana yang demikian itu telah dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad itu Ahmad bin Hanbal, pengasas kepada mazhab Hanbali. Boleh rujuk dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin jilid 14 muka surat 117. Baik, tadi kita kata ulama-ulama Wahabi, bagaimana dengan ketua pengasas Wahabi? Apa yang dia kata? Mari kita tengok fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenai kunut subuh. Payah sebab saya tak baca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi susah saya nak mencari sumbernya. Jadi saya godek dapat juga kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab dia. Jadi saya ambil, saya petik, saya letak di sini, mari kita baca. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wala yusannu al-qunutu fi subhi wala ghairiha siwal witri. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Adakah dia mengatakan bid'ah? Ya, bid'ah, jangan ikut, ataupun mufarakah? Tidak, dia kata wala yusannu. Tadi ingat tak dalam audio tadi UAI kata Hanbali mengatakan la yusannu, Wahabi kata bid'ah. Ni kepala Wahabi dia tak kata bid'ah, dia kata wala yusannu, tidak disunnahkan al-qunut fi subuh, tidak disunatkan qunut pada subuh, wala ghairiha, dan juga pada selain daripada subuh, siwal witr, kecuali witir. Wa an Maliki wa Syafi'i, dan juga di sisi Malik dan Syafi'i, yaqnutu fi subuh, mereka membaca qunut dalam solat subuh. Walana, dan bagi kami, yakni bagi mazhab Hanbali dan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia kata walana, bagi kami, ini mazhab Hanbali dan mazhab dia dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni, hadisun Anas wa Abi Hurairah, mereka berdalilkan dengan hadis daripada Anas dan Abu Hurairah. Qala Ibrahim, telah berkata Ibrahim, awwala man qanata aliyu fi salatil qadah, orang yang pertama yang membaca kunut iaitu Ali dalam solat subuh. Wa dhalika annahu kana muhariban yad'u ala a'da'ih, ketika itu dia sedang berperang, dia mendoakan kepada Allah SWT mengenai musuhnya, dia doa kepada musuhnya, doa kepada Allah tentang musuhnya. Kenapa dia baca kunut? Kerana dia sedang perang, ya, baca kunut nazilah. Wa kunutu Umar yahtamil annahu fi nawadhil, dan kunut Umar juga baca kunut, yahtamil, berkemungkinan bahwasanya dia membaca kunut nazilah. Fa inna aksara riwayat annahu lam yakun yaknut, kerana banyak riwayat berkaitan dengannya bahwasanya dia iaitu Umar tidak membaca kunut. Boleh rujuk kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka katakan pengasas Wahabi, kepala Wahabi ni, kitabnya bernama Mukhtasar Insaf wa Syarhul Kabir jilid 2 muka surat 154. Baik, seterusnya kita masuk perbahasan mengenai Wahabi. Kata tadi, ingat tak UAI kata apa? Wahabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu dalam neraka. Adakah Wahabi yang kata, ataupun siapa yang kata? Yang mengatakan ini bukan Wahabi tetapi Nabi. Hadis Nabi SAW riwayat daripada Jabir. Apa Nabi SAW kata? Qala, baginda Jabir berkata, kana Rasulullah SAW yaqul, Nabi SAW bersabda fi khutbatihi, dalam khutbahnya, yahmadullah, dia memuji Allah, wa yusanni alaihi bima huwa lahu ahlu, yakni dia memuji dirinya dengan apa yang berhak ke atas dirinya. Summa yaqul, kemudian Nabi SAW bersabda, man yahdillahu fala mudhillalah, bahawa siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dia tidak akan sesat. Wa man yudlil fala hadiyalah, bahawa siapa yang disesatkan maka tiada petunjuk baginya. Inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya hadis yang benar, kata-kata yang paling benar, kitabullah, kitab Allah. Wa ahsanal hadi, dan petunjuk yang terbaik, hadi Muhammad, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk perkara,
muhdatsatuha, perkara baharu, wa kullu muhdatsatin, dan setiap perkara yang baharu itu bid'atun, bid'ah, setiap perkara yang baharu itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, tengok yang warna kuning ni sihat lah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di dalam api neraka. Siapa yang kata setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu dalam neraka? Nabi SAW, bukan Wahabi, tetapi Nabi. Ila akhir hadis. Hadis ini ada sambungan lagi sedikit. Hadis ini akhrajahu bihadzal lafaz An-Nasa'i fi sunanih. An-Nasa'i telah mengeluarkan lafaz ini di dalam sunannya, iaitu jilid 3 muka surat 188. Begitulah reaction kita pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa cukuplah kita setakat itu dahulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.